العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnia-Nya terdapat sama-sama berhimpun dalam rumah Allah, selesai daripada solat fardu isyak berjemaah, kemudian solat sunat tarawih. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas daripada ini solat sunat tarawih, diikuti dengan solat sunat witir, dan kita dipilih oleh Allah sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa sahaja yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini dihitung, dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadat. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran kepada kita apa sahaja yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita dah masuk pada malam yang ke-12 dalam bulan Ramadan. Makna nak ceritanya tuan-tuan, kita ni masuk dah dalam bulan Ramadan. Allah makbulkan doa kita yang kita baca pada bulan Rejab dulu, yang kita baca pada bulan Rejab. Kadang bukan kita baca pun, imam yang baca, kita tolong amin dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tuan-tuan, ni Nabi SAW baca doa ni awal lagi, makna 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan dibaca. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan semangat nak masuk bulan Ramadan, sungguh-sungguh nak masuk bulan Ramadan. Wahai Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab. Selesai dah. Wahai Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban. Selesai dah. Wahai Allah, panjangkan usia kami sehingga kami boleh masuk dalam bulan Ramadan. Ni kita baca doa. Tuan-tuan, Allah makbulkan doa kita. Apa dia? Kita masuk dah bulan Ramadan tahun ini. Tapi dilah orang Melayu ditambah sikit, ya Allah, biar sampai raya dah. Seorang Melayu dia suka raya. Tak apa, ala kulli hal kita masuk dalam bulan Ramadan. Ada orang yang Allah tak pilih dia masuk dalam bulan Ramadan. Ada orang seminggu sebelum Ramadan meninggal dia. Ada orang 2 hari sebelum Ramadan meninggal dia. Sehari sebelum Ramadan meninggal juga. Tapi tuan-tuan, jangan lupa dalam bulan Ramadan pun ada orang meninggal. Saya teringat beberapa tahun lepas, Tok Siap di Bangi, surau di Bangi. Tuan biasa dengar cerita ni. Tok Siap ni dalam bulan Ramadan, ketika mana dia sedang sujud pada Allah, Allah tarik nyawa dia. Tuan-tuan, ketika sujud pada Allah. Tuan-tuan, ni Tok Siap ni. Tok Siap ni siapa? Tok Siap ni dia orang yang awal datang ke surau, paling awal. Tok Siap ni siapa? Orang yang paling akhir balik. Tok Siap ni siapa? Orang yang paling rendah gaji. Tok Siap. Tuan-tuan, Allah pandang juga? Tidak. Allah pandang keikhlasan dia. Jadi bila mana Allah pandang keikhlasan dia, Allah pilih dia untuk mati dalam keadaan sujud pada Allah. Bukan semua dapat ni. Bukan semua orang boleh mati dalam keadaan sujud pada Allah. Dan kalau kita diberi peluang mati dalam keadaan sujud pada Allah, kita nak ke? Baik. Macam dah makan dah rasa kan? Tuan, kalaulah kita diberi peluang oleh Allah mati dalam keadaan sujud pada Allah, kita nak ke? Nak. Pasal apa? Husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang baik, penutup yang baik.
Tuan, kalau diberi peluang Allah bagi kita, kejap lagi kita sujud tarawih, Allah tarik nyawa kita. Nak ke? Dah kurang sikit lah. Jadi ramai awal sikit Ustaz kata dia, biarlah lewat kata dia sampai raya. Alhamdulillah kita nak sebutkan bahawa mati dalam keadaan sujud pada Allah ni hampir dengan Allah. Ketika mana sujud pada Allah, kita hampir Allah tarik nyawa orang yang ikhlas pada dia. Bukan semua orang dapat. Jadi bila mana Allah pilih orang-orang ini yang kita dah masuk dalam bulan Ramadan, apa kita nak buat? Sebab ada orang yang tak sempat masuk bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita dapat masuk bulan Ramadan. Barangkali mungkin tahun depan tak dapat lagi dah. Siapa boleh confirm dengan saya, Ustaz, tahun depan saya confirm masuk bulan Ramadan? Tak ada orang boleh tahu. Tak ada orang boleh tahu yang dia boleh jumpa Ramadan tahun depan. Seselap inilah Ramadan yang terakhir. Jadi bila mana sebut Ramadan ini kita nak anggap dia yang terakhir, pasti kita nak buat ibadat yang luar biasa. Bukan biasa, biasa sebelum Ramadan. Tapi yang kita sebutkan ini luar biasa, tuan. Jadi bila mana kita tengok Allah bagi Ramadan kepada seseorang, kita kena tahu matlamat dia dulu. Jadi bila mana tahu matlamat, senang kita buat kerja. Kan? Pasal tahu matlamat. Silah, kadang-kadang tengok Allah tulis dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 183. Tuan, ni susah semua baca dah. Tuan pun hafal rasanya dah pun. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, tu Allah panggil, diseru orang-orang beriman. Tuan, kalaulah kita ini merasakan kita ini orang beriman, maka kena sahut seruan Allah. Bukan kutiba alaikumusiyam saja, semua yang Allah seru ya ayyuhallazina amanu dalam Quran, maka kena sahut. Allah kata kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang terdahulu berpuasa. Apa matlamat Allah jadikan Ramadan? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang Allah berikan kepada kamu ini menjadikan kamu orang yang bertakwa selepas daripada bulan Ramadan. Bukan dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan semua orang beribadat. Tuan, dalam bulan Ramadan semua orang beribadat. Pencuri pun ibadat dalam bulan Ramadan. Tuan, masuk bulan Ramadan pencuri ni dia tak mencuri. Kenapa tak mencuri? Ni kan bulan Ramadan, kata dia habis Ramadan baru aku sambung kerja. Pencuri pun berhenti dalam bulan Ramadan. Tapi Allah nak tengok yang tu ke? Tidak. Allah nak tengok selepas daripada Ramadan dia berhenti ataupun tidak buat kerja mencuri. Samalah kita, kalau dalam bulan Ramadan saja kita bertungkus lumus beribadat, kita buat segala ibadat dalam bulan Ramadan, tapi lepas habis besok Ramadan kita tak ibadat sebegini dah. Maksud ibadat sebegini dah bukan sembahyang tarawih, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tak ada kerja, besok dah Syawal tuan-tuan panggil semua orang turun sembahyang tarawih. Jangan, kena cukup nanti. Tarawih dalam bulan Ramadan saja. Nak cerita bahawa kalau kita boleh baca Quran dalam bulan Ramadan, kenapa tak boleh baca luar Ramadan? Kalau kita boleh bagi orang makan pada bulan Ramadan, mengapa kita tak boleh bagi makan selepas Ramadan? Ini dipanggil kesan ataupun matlamat yang Allah jadikan Ramadan untuk kita. Kadang kita tengok ada orang dia boleh buat bulan Ramadan saja, luar Ramadan dia tak buat. Maknanya matlamat Allah jadikan Ramadan tak sampai pada dia. Tuan-tuan, jangan tengok yang akan datang, tengok yang lalu. Ramadan yang lepas, bagaimana kita? Masih ke kita boleh jadi Ramadan tahun lepas kita masih lagi ke baca Quran, kita masih lagi ke sedekah, kita masih lagi ke sembahyang witir sehingga dapat sampai Ramadan tahun ini? Nampak? Ada tak perubahan? Kalau ada perubahan, mana matlamat tahun lepas jaya? Allah bagi peluang lagi masuk Ramadan kali ini. Upgrade lagi ibadat kita. Apa yang kita tak buat lagi Ramadan tahun lepas ni? Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tahu dah matlamat, senang. Allah jadikan bulan Ramadan sebenarnya Allah nak bentuk balik kita punya akidah. Allah nak bentuk balik kita punya ibadat. Allah nak bentuk balik kita punya akhlak. Baik, kita tengok Allah nak bentuk akidah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak nak puasa, boleh ke tidak? Boleh. Tak ada orang tahu pun. Tuan-tuan balik ke rumah, duduk dalam bilik, masak Maggi 2 bungkus, makan. Keluar-keluar je bilik, buat muka lapar.
ni puasa ni gitu. Ada tak orang tahu kita tak puasa? Tak ada. Tapi pasal kita tak buat, sebab kita tahu Allah pandang kita. Ni Allah nak didik, Allah nak bentuk balik akidah kita. Jadi bila mana kalau kita keluar Ramadan besok, kita boleh dapat akidah sebagaimana dalam bulan Ramadan, matlamat Allah jadikan Ramadan dapat pada dia. Luar Ramadan jangan makan riba, Allah pandang. Luar Ramadan jangan makan rasuah, Allah pandang. Luar Ramadan jangan mengumpat, Allah pandang. Ini Allah nak bentuk akidah kita semua. Sebab tu kalau betul kita tahu kenapa kita tak buat dalam bulan Ramadan, sebab Allah nak jadikan sifat ihsan tu dalam diri kita. Fa innahu yaraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ni sentiasa melihat kamu. Jadi kita takut nak makan. Kadang bukan makan pun kita takut. Orang nak kuih hidung pun takut. Pasal takut batal. Ni masalah. Kuih hidung pun takut batal. Siapa yang kata kuih hidung tu batal? Kadang tuan-tuan, kita ni pelik juga. Tiap-tiap tahun soalan yang sama berlaku. Yang tanya kalau orang yang takut, orang yang sama. Ustaz, kuih hidung batal tak? Kata dia. Soalan ni tiap-tiap tahun ustaz-ustaz dapat. Kita pun penat nak jawab. Kita katalah tak batal. Pasal apa pula tak batal Ustaz? Dah lah dia tanya kita, dia marah kita pula. Yelah, kan kita masukkan sesuatu dalam rongga Ustaz. Takkan tu tak batal, kata dia. Yelah, habis tu awak kumur-kumur tu tak masukkan ke dalam rongga tu. Yang itu lain Ustaz. Yang itu kita masuk, kemudian kita keluarkan balik. Habis tu awak kuring hidung tak keluarkan balik jadi awak. Itu pasal kena ada ilmu sebelum masuk Ramadan. Kadang-kadang kita lihat benda-benda yang kecil begini kita jaga dengan betul. Sebab apa? Allah nak bentuk akidah kita. Jadi bila mana dalam bulan Ramadan ataupun apa sahaja yang dikatakan ataupun tak sengaja, dalam Islam ni apa sahaja yang dipanggil tak sengaja, maka hukumnya sah, boleh dipakai. Contoh, kita bagi kadang-kadang orang terlupa hari ini hari puasa. Tuan, jangan tak ada kerja tengah-tengah tahun, tengah-tengah bulan ni orang tak lupa dah. Orang biasa lupa awal Ramadan, 1 Ramadan. Bukan besok dah hari ke-12 dia lupa pula. Sebelum ni tak lupa ke? Kan? Orang biasa lupa awal Ramadan tu. Sahur dia, kemudian dia bangun sembahyang subuh, tidur. Bila mana tidur, bangun pukul 8.30, bangun-bangun dia terlupa dia puasa. Dia pun buka meja makan, tengok ada makanan, dia pun makan. Makan, buka TV, salam Ramadan. Terperanjat dia, hari ni hari puasa rupanya. Dia makan separuh dah tu. Separuh pinggan dah makan. Jadi kata Nabi SAW, apa yang ada di dalam tekaknya, maka itu anugerah daripada Allah. Yang ada di tangan, jangan makan lagi. Itu batal. Puasa ini, dia pergi makan lagi, yang itu batal. Ya, jangan makan dah. Bila mana dah terkejut dan sedar hari itu ialah hari puasa, maka berhenti makan. Hatta tengah hari sekarang pun dia balik daripada pejabat nak rehat, balik-balik dia terlupa juga. Dia buka tudung saji, tengok ada nasi seperiuk, dia makan sampai 1 pinggan. Minum tak sempat, kawan dia tunggu. Kau tak puasa ke? Tercekik dia. Aku terlupa lah hari ni puasa. Nasi tadi yang dia makan, kata Nabi SAW, anugerah daripada Allah. Hatta kata ulama 30 hari Ramadan dia terlupa sungguh, maka sah puasanya. Tuan-tuan, yang ini lupa betul, bukan buat-buat lupa. Ni Allah nak didik akidah kita. Betul-betul lupa, 30 hari terlupa. Tapi tak ada orang jenis lagi lah tuan-tuan, tak pernah jumpa. Nak cerita kalau ada 30 hari betul-betul 30 hari dia terlupa, maka sah juga Ramadan. Maka doalah banyak-banyak kepada Allah supaya kita lupa dapat makan. Ni Allah nak bentuk akidah kita. Baik, Allah nak bentuk lagi ibadat. Tuan-tuan, bayangkan bila mana dalam bulan Ramadan semua orang beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan bayangkan, semua orang boleh beribadat 20 rakaat, 8 rakaat, semua orang boleh sedekah, semua orang boleh baca Quran, sembahyang. Tuan-tuan, kalau kita tengok mengapa Allah jadikan waktu puasa itu daripada subuh sehingga maghrib. Pasal apa Allah tak jadikan waktu zuhur hingga isyak? Ada orang lagi canggih tuan-tuan. Ustaz, pasal apa Allah tak jadikan puasa ni malam? Pasal senang sikit, bangun-bangun tidur tu buka kata dia. Tak payah puasa. Ni orang malah terul nak puasa. Nak cerita, ada orang cerita tuan, ada. Bukan kata malam, siang. Bila mana siang tu sahur, lepas sahur dia sembahyang subuh, dia tidur. Tidur 1:30 nanti dia bangun. Sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi, golek, pergi atas katil, tidur dia.
4:30 bangun balik, sembahyang asar pula. Bayangkan, sembahyang asar, Assalamualaikum warahmatullahi, golek, tidur dia tak kata. 6:30 baru bangun. 6:30 petang juga. Itu pun pasal kena kejut dengan isteri dia. Bang, pergi bazar Ramadan bang, beli makanan. Tidak, tak bangun. Bila pergi bazar Ramadan, beli makanan habis semua, sampai di rumah tunggulah masa nak buka puasa. Azan saja makan. Sambil makan, kita boleh sembang dengan isteri dia, kata yang seronok tu hari ni. Apa hal bang? Hari ni lah puasa bang yang paling tak penat sekali puasa. Nak penat macam mana dah awak tu tidur daripada pagi sampai petang? Tuan-tuan, rugi kita katakan kalau bulan Ramadan kita panjang masa tu tidur saja. Betul, ada orang guna dalil, Ustaz, tidur tu kan ibadat. Ambil. Memanglah tidur tu ibadat, jadikan ibadat yang betul-betul boleh menambahkan pahala. Ini bukan sekadar tidur semata-mata. Tentu kalau kita tengok mengapa Allah jadikan waktu puasa itu subuh hingga maghrib, sebab orang banyak tertinggal sembahyang pada waktu itu. Dalam waktu subuh Allah jadikan dalam Ramadan ada apa? Sebelum subuh ada sahur. Bila sahur, orang akan bangun untuk makan. Orang Melayu bab makan dia laju. Dia boleh bangun untuk makan. Jadi bila mana kita bangun sebelum daripada subuh, Allah nak didik kita supaya kita boleh bangun sembahyang subuh. Tuan-tuan, yang ni saya tak cerita dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan kena lihat selepas bulan Ramadan, boleh tak kita bangun sebelum daripada subuh? Kalaulah kita katakan kita bangun sebelum bulan Ramadan ini, kita bangun selepas daripada subuh, makna matlamat Ramadan tak berjaya. Kadang ada orang begini tuan-tuan, selain daripada bulan Ramadan, dia sembahyang subuh 7:30. Itu panggil subuh gajah ni. Ada orang lagi 8:30 sembahyang, tu lagi canggih, subuh dan sore sikit. Jadi bila mana Allah jadikan Ramadan, Allah nak didik kita supaya bangun awal. Bangun awal sebab kita nak makan sahur sebelum daripada subuh. Makan sebelum daripada subuh dia panggil sahur. Kalau makan selepas daripada subuh dia panggil tak puasa. Beza. Jadi bila mana Allah jadikan sahur, bangun. Tuan-tuan, saya nak sebut pesan di sini apa dia. Kalaulah kita ada anak-anak kecil, tuan-tuan, bangkitkan dia juga untuk makan sahur. Pasal apa? Ada barakah dalam tu. Ustaz, anak saya baru darjah 1, balik-balik sekolah, dia dah makan nasi dah. Tak apa, kita bukan nak suruh dia puasa, kita nak suruh dia makan sahur tu. Kata Nabi SAW, tasaharu fa'inna fi sahuri barakah. Sahurlah, dalam sahur itu adanya barakah. Tak apa, bangkitkan saja. Atau dalam pukul 9 bangun-bangun pagi besok, dia nak minta makanan, bagi dia makan, tak apa. Betul, yang Nabi suruh umur 7 tahun sembahyang. Kata Nabi, orang yang budak-budak kecil 7 tahun perintahkan dia sembahyang. 10 tahun kalau tak sembahyang, maka sebat dia. Tapi Nabi tak sebut umur 7 tahun puasa tak. Bila nak kena puasa? Bila dia telah balik. Tanda balik yang terakhir sekali, kalau tak keluar juga tanda dalam kitab fiqh tulis umur dia 15 tahun Hijriah, baru dia boleh berpuasa. Jadi kalau umur 7 tahun, 8 tahun, tuan-tuan jangan paksa ya-ya sangat. Dia kadang tak larat, pukul 12 tengah hari tak larat, haus, panas. Mak nak makan, mak bagi. Umur pukul 2 nak makan, bagi. Hatta pukul 5 pun dia minta makan, mak nak makan, mak nak mati, nak kata dia, bagi makan tak apa. Sebab apa? Nak didik dia tu, bila mana dah besar besok, dia faham mana kena puasa. Sebab tu bila mana sahur itu ada, maka Allah jadikan sahur untuk kita betulkan balik sembahyang subuh dia. Zuhur sama. Orang lain waktu zuhur, waktu pejabat nak pergi mana? Kalau selain daripada bulan Ramadan, dia boleh pergi kedai makan, lepak-lepak minum. Tapi dalam bulan Ramadan nak lepak kedai minum, dia je tak ada yang buka. Jadi mana nak pergi? Surau, masjid. Tak ada pot. Jadi di situlah Allah jaga juga masa. Allah jaga juga waktu zuhur, asar sama juga. Maghrib, tuan-tuan lihat bagaimana Allah jaga waktu maghrib. Dalam bulan Ramadan, yang paling orang jaga masa maghrib. Yang lain dia tak apa jaga sangat. Maghrib tu bayangkan 7:30 azan, 6:30 dia dah tengok jam dah, 6:30. Tengok tak apa, kurma kat tangan tu 6:30. 1 jam lagi tuan-tuan, bayangkan. Azan-azan 7:30 dia terus nak, tak sempat doa, makan terus. Ai bang, lajunya kata dia, yalah makruh dia buatkan buka dia. Andai dia. Ni Allah jaga masa kita dalam bulan Ramadan. Supaya apa? Allah bentuk balik ibadat kita yang telah rosak 11 bulan yang lalu. Jadi bila mana kita keluar besok, kita dapat balik bentuk ibadat kita, maka matlamat Allah jadikan Ramadan berjaya. Yang kedua saya nak sentuh bab Al-Quran. Bila mana kita sebut Al-Quran, memang Allah sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan.
Tetapi jangan kita baca Al-Quran dalam bulan Ramadan sahaja. Sebab Allah tak turunkan Al-Quran untuk itu. Allah turunkan Quran supaya kita baca sentiasa pada tiap-tiap hari, bukan dalam bulan Ramadan saja. Tuan-tuan, saya yakin semua orang baca Quran dalam bulan Ramadan. Kadang ada yang khatam sebulan, satu hari sejuzuk. Ada orang lagi satu hari 2 juzuk, laju dia baca. Tak apa, bagus, alhamdulillah. Tapi bukan dalam bulan Ramadan sahaja. Dan satu lagi saya nak pesan tuan-tuan, tiap-tiap tahun kita khatamlah. Tahun ni kita berubah sikit. Apa dia? Kita baca Quran, kemudian kita tengok terjemahan dia. Itu sebenarnya tujuan Allah turunkan Quran. Ustaz, saya umur 70 tahun dah Ustaz. Saya 70 tahun 20 kali khatam. Tuan, 20 kali khatam. Bila tanya apa ada dalam Quran, saya tak tahu Ustaz. Tuan, Allah tak turunkan Quran untuk itu. Suatu kata Nabi dalam khutbah terakhir, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnat rasul. Kata Nabi, aku tinggalkan kamu 2 perkara. Lan tadillu, tidak akan sesat selagi mana kamu pegang kepada 2 ini, kitab Allah dan sunnah Rasul. Jelas Nabi tunjukkan bahawa Al-Quran ialah panduan kita balik ke negeri akhirat, bukan sekadar baca saja. Maka kalau sebelum daripada ini kita baca saja, tahun ni kita tukar tuan-tuan. Ustaz, kalaulah saya baca kemudian saya tengok terjemahan, tak khatamlah bulan Ramadan, tak apalah. Siapa yang suruh khatam bulan Ramadan? Khatam bila-bila boleh. Tak dapat bulan Ramadan, lepas Syawal boleh, tak ada masalah. Hatta kalau kita katakan kita baca sedikit pun pahalanya banyak tuan. Bayangkan, tuan-tuan, jangan kata baca, tengok Quran saja pun pahalanya banyak. Tuan-tuan, buka Quran tengok, pahala banyak. Tapi tuan-tuan, jangan tak ada kerja besok tak baca Quran, kita tengok, pahala tengok ni, pahala kata. Bacalah, bila mana baca dia berlipat-lipat kali ganda. Alif, lam, mim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Berapa puluh dah? 30 pahala. Sadaqallahu azim. Kita cukup lah untuk ini. Orang malas. Kan? Nak ceritakan bahawa bila mana kita baca Quran, pahalanya berlipat-lipat kali ganda. Kita sebut dah tadi. Bila mana kita baca Quran, fahamlah maknanya, tadabbur sekali, beramal, menghayati segala apa yang Allah sebutkan dalam Quran. Suatu kata guru kami Syekh Said Abdul Latif, kata dia, Al-Quran ini dia bukan buku biasa. Dia mukjizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kata mukjizat, dia cerita yang ada dalam Al-Quran akan berulang sehingga kiamat. Kecuali kata guru kami yang namanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran ada nama bapaknya sekali, si fulan bin si fulan. Baik, saya bagi contohlah, tuan-tuan pun berkurut dah macam mana ni Ustaz, tak faham. Baik, Allah sebut dalam Al-Quran nama Fir'aun. Tuan-tuan kenal Fir'aun? Fir'aun. Allah sebut idhabu ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Tuan-tuan, Allah sebut nama Fir'aun, tapi Allah sebut tak nama bapak dia? Tak sebut. Tuan-tuan tahu nama bapak Fir'aun siapa? Tak ada. Allah tak sebut pun dalam Quran. Jadi bila mana Allah tak sebut dalam Quran, cerita yang ada dalam Al-Quran tentang Fir'aun akan berulang sehingga kiamat. Berulang sehingga kiamat. Cuma watak saja bertukar. Fir'aun mati dah, tapi orang lain pula ganti. Apa ceritanya? Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang maha tinggi. Tuan-tuan, zaman kita ada tak orang mengaku diri sebagai Tuhan? Ada. Berapa ramai? Ramai. Sampai bila Ustaz? Sampai kiamat cerita ni akan berulang. Cuma orang dia bertukar. Ini mukjizat. Allah sebut nama Qarun dalam Al-Quran. Qarun, apa cerita dia? Daripada miskin dia asalnya, kemudian dia jadi orang kaya. Bila mana jadi orang kaya, dia sombong dengan manusia, sombong dengan masyarakat. Kekayaan dia tuan-tuan, peti kunci emas dia tu terpaksa dipikul oleh beberapa orang kuat dia. Kunci peti emas kita dalam poket dia terpikul, orang kuat dia pikul. Bau kunci tu belum emasnya lagi. Bayangkan berapa kayanya dia. Sombong dengan manusia, akhirnya Allah tenggelamkan dia masuk dalam tanah. Itu yang menjadi harta Qarun. Kita pula boleh buat program mencari harta Qarun. Eloklah, mudah-mudahan dapat harta. Allah tak sebut pun nama Qarun, bapak dia siapa, tak ada. Kita pun tak kenal Qarun bin siapa, tak ada. Jadi bila mana Allah tak sebut, cerita dia akan berulang sehingga kiamat. Ada tak zaman kita orang begini? Ada. Kalla innal insana la yatgha
ar-ra'ahu istaghna. Manusia ini bila mana melampaunya dia ketika dia merasakan dirinya telah cukup sempurna, ada kekayaan, ada kemewahan, ada darjat, ada pangkat, maka dia sombong dengan manusia. Ini Allah sebut. Sebab apa? Al-Quran itu ialah mukjizat. Dia bukan buku biasa. Habis tu ustaz, mana yang Allah sebut bapaknya? Ini nak cerita. Tuan-tuan lihat dalam Al-Quran, Allah sebut nama Nabi Isa alaihi salam. Bila mana Allah sebut nama Nabi Isa alaihi salam, Allah bagi tahu Isa bin Maryam. Isa anak kepada Maryam. Tuan-tuan, Nabi Isa ni tak ada bapa. Jadi Allah tak sebutlah Isa bin bapa dia pasal dia tak ada bapa. Jadi Allah sebutkan Isa anak kepada Maryam saja. Ini pun dikira sebagai bapa juga lah. Jadi bila mana Allah sentiasa sebut Isa bin Maryam dalam Quran, ceritanya takkan berlaku lagi dah sehingga kiamat. Sekali itu je berlaku. Apa cerita dia ustaz? Nabi Isa diangkat oleh Allah naik ke langit ketika mana usianya 33 tahun. Tuan-tuan, dalam zaman kita ada tak orang naik ke langit? Tuan-tuan pernah jumpa orang naik ke langit? Tak ada. Mana ada dah, sekali itu je berlaku. Ada pun ada lah dulu, tapi orang tu meninggal dah. Turun pun pergi beli ukur gudang garam, kemudian naik semula. Itu kerajaan langit tuan-tuan, itu lain. Ini langit betul, diangkat oleh Allah di sisi Allah, kemudian bila turun nak kiamat besok. Sebab tu Allah sebut nama Isa dan nama Maryam takkan berlaku lagi dah, sekali itu je berlaku. Allah sebut nama Maryam anak kepada Imran dalam surah At-Tahrim. Allah sebut ada. Ketika mana Maryam ni siapa? Mak kepada Isa. Cerita ini pun sekali dia berlaku. Apa cerita dia? Maryam melahirkan anak dia. Siapa? Isa, tanpa bapa. Maryam melahirkan anaknya tanpa bapa. Tak ada. Mana ada zaman kita orang boleh melahirkan anak tanpa bapa? Mana ada? Ada pernah jumpa? Ada-adalah, tapi bapaknya lari, tak guna punya bapak. Ni nak ceritakan bahawa Al-Quran itu ialah mukjizat, bukan buku biasa. Sebab tu tuan-tuan saya pesan, bila mana Al-Quran ini berada di tangan kita, bacalah dan tadabbur dan hayati dan beramal dengan Al-Quran. Pasal apa Nabi sebut Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Sungguhnya nanti di akhirat besok Quran ini akan datang beri syafaat pada kita, kepada siapa-siapa yang membacanya, di ashabih, sahabat karib yang sentiasa bawa pergi mana-mana, sentiasa mudut dia dengan Al-Quran, sentiasa pergi duduk-duduk sana baca Quran, sentiasa melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Yalah, kadang-kadang kita lihat bila mana kita baca Quran biasanya akan cepat mengantuk, letih, penat. Jangan kata Quran lah tuan-tuan, apa saja ibadat, apa saja kebaikan, kewajikan yang kita buat, semuanya akan penat. Duduk dalam majlis ilmu pun penat juga, kan? Kejap lagi berhenti sikit, kejap. Sebab tu kita katakan apa sahaja ibadat yang kita buat, semua akan jadi letih, semua akan jadi penat. Tapi bila mana kita buat maksiat, bila mana kita buat dosa, tak ada penat. Tuan-tuan pernah jumpa orang mengumpat ngantuk? Ada? Mengumpat ngantuk, faham ngantuk ni mengumpat gitu. Mana ada? Orang mengumpat boleh bangun segar. Kalau mengumpat dekat sebelah orang tidur, terjaga orang tidur. Siapa? Dia boleh mengumpat. Pergi karaoke, ada orang tengah-tengah nyanyi ngantuk. Tak ada, itu maksiat. Suatu kita katakan bila mana kita buat maksiat takkan ngantuk. Tetapi bila mana kita buat kebaikan, buat kebajikan kepada Allah, maka dia akan rasa penat, letih. Kalau baca Quran dia baru 2 ayat baca, mata kuyu. Allah, gelap betul, tak nampak ni. Sadaqallah, betul lah. Baru 2 ayat tuan-tuan. Ni yang kita sebutkan bila mana baca Quran dia akan jadi. Suatu saya teringat satu kisah, ada ustaz seorang situ. Apa dia? Satu hari ada makcik ni datang jumpa ustaz. Makcik ni mengadulah. Dia kata, ustaz, saya ni ada masalah bila mana nak tidur. Pasal makcik, saya bila nak tidur, saya kena makan ubat tidur dulu. Jadi ustaz ada tak apa-apa ayat boleh bagi kat saya? Saya dah tak harap nak berubat lah kata. Takut nanti ada apa penyakit datang kata. Kata ustaz ni saya ayat-ayat tak apa pandai. Tapi tips tu adalah, bolehlah ustaz, asal tak apa ubat je boleh. Baik, makcik balik rumah, baring atas katil, tarik selimut, buat macam nak tidur. Tapi jangan makan ubat kata dia. Buat macam nak tidur. Sebelum nak tidur tu, ambil Quran baca. Cubalah, mana tahu jarak. Tuan, selang 2-3 hari jumpa balik makcik. Ustaz ni pun tanyalah makcik, macam mana? Ya Allah ustaz, buka-buka tidur terus kata dia.
Punya malah nak baca. Tuan, kalau ada masalah tak boleh tidur, cubalah tips, mudah-mudahan berjaya. Nak cerita apa? Bila mana kita buat kebaikan, mesti akan rasa penat. Apa nak buat? Lawan. Tapi kita tengok sekadar mana yang kita mampu. Tuan-tuan, ada orang dia tak boleh baca Quran. Ada orang dia tak boleh sembahyang lama. Ada orang dia tak mampu untuk sedekah. Tuan-tuan, lihat diri kita, mana yang kita mampu. Kalaulah kita boleh membaca Al-Quran dengan banyak, silakan buat, kejar yang itu. Kalaulah kita boleh sembahyang sunat dengan banyak, sembahyang sunat tasbih, sembahyang tarawih 20 contohnya, sembahyang sunat taubat, macam-macam kita boleh buat. Ada orang tuan-tuan solat sunat tasbih 300 tasbih tu dia relax dia. Kan? Solat sunat tasbih 300 tasbih kan? Relax sampai habis dia boleh buat. Ada orang tak boleh. Ada orang solat sunat tasbih rakaat pertama dia terus tasbih bawah. Tak larat dia. Tak apa, dia tak mampu untuk solat, dia mungkin boleh sedekah. Pasal dia ada harta. Ada orang tak mampu nak sedekah. Tuan-tuan, lihat apa yang kita mampu. Kejar habis-habisan dalam bulan Ramadan. Jangan biarkan dia sia-sia begitu, rugi. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan ini dilipatkan kali ganda banyaknya pahala. Tengok mana yang kita mampu, kita kejar. Ada orang dia boleh baca Quran, ada orang boleh dia sedekah. Buat dulu. Tapi nak cerita, tak boleh buat semua. Memang payah. Tak boleh orang nak buat sedekah semua, tak boleh orang nak buat baca Quran semua, tak boleh orang nak ibadat semua, payah. Memang payah. Dia ada part-part dia masing-masing. Allah berikan keistimewaan pada dia. Mungkin kita orang yang boleh beribadat. InsyaAllah saya doakan semua ini istiqamah sehingga habis Ramadan. Jangan lepaskan peluang ni tuan-tuan, rugi. Habiskan sampai hujung. Bila mana sampai hujung, itulah yang Allah nak bagi kita pengampunan di hujung-hujung Ramadan. Dan last yang saya terakhir nak sebutkan bahawa Allah nak bentuk semula akhlak itu. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan Allah nak jadikan akhlak kita sempurna. Biar apa? Selepas daripada bulan Ramadan kita boleh jadi balik akhlak yang baik. Tuan-tuan, Allah nak bentuk kesabaran dalam diri kita. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan lihat bila mana dalam bulan Ramadan banyak Allah uji kita. Kesabaran tu makin lama makin meluak-meluak. Kadang-kadang boleh tahan. Bila mana dah petang, pukul 4, pukul 5 dah tak larat dah. Jadi boleh marah pada orang. Jadi bila mana kita katakan Nabi ajar, kalau orang nak bergaduh pada kita, sebutlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sebab apa? Kita nak berlatih supaya diri kita boleh bersabar. Jangan kita katakan nak bergaduh pasal tahap kesabaran itu dah tak ada. Jadi Allah bentuk balik dalam bulan Ramadan kesabaran kita. Yalah, kadang kita lihat dalam bulan kita katakan kesabaran ini bukan, kita tak boleh nak challenge Nabi SAW. Tuan-tuan lihat ketika mana Nabi SAW kesabarannya terlalu tinggi. Musuh Islam kutuk dia boleh buat relax. Boleh buat relax. Tuan-tuan, satu hari Nabi SAW duduk dengan Aisyah di luar rumah. Bila mana duduk depan luar rumah Rasulullah, lalu sekumpulan pemuda Yahudi lalu depan rumah dia. Tiba-tiba dia nampak Rasulullah SAW, dia nampak Muhammad. Apa dia sebut dekat Muhammad? Assalamu alayka ya Muhammad. Maksud asamun apa? Racun. Dalam bahasa kita ni racun ni tuan-tuan, maaf dia agak kurang sikit. Pergi matilah kau Muhammad, lebih kurang gitu. Lebih kurang gitu. Pergi matilah kau Muhammad. Tuan-tuan, apa kerja Yahudi? Bila mana tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk depan rumah dia, tiba-tiba lalu, pergi matilah kau. Tuan-tuan bayangkan kalau jadi pada gitu. Kita duduk depan rumah baca surat khabar, baca, lalu orang tengah jogging. Dia sebut dah kita, pergi matilah kau. Tuan-tuan, apa perasaan kita? Kita kejar dia dengan penyapu tau. Bayangkan tuan-tuan, kita boleh kejar dia dengan, tapi Nabi buat tak? Tak. Nabi senyum je. Nabi senyum je, orang kata dia begitu. Yang tak boleh tahan siapa? Isteri dia Aisyah tak boleh tahan, muka merah padam. Dia tolong jawab on behalf suami dia. Kata dia, wa alaika salam wa rahmatullahi wa azabuh. Digedas dia bantai tuan-tuan, ni orang perempuan. Dia kata, kau pun pergi matilah, laknat Allah masuk api neraka kepada muka kau. Lalu dia hukam pemuda ini. Ini bahayanya orang perempuan. Kata Nabi SAW, ya Humairah, sabar. Mana boleh sabar ya Rasulullah? Dia hina kita, dia kutuk kita. Tahu, tapi bukan begitu caranya nak balas. Habis itu bagaimana nak balasnya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau orang kata pada kita assalamu alaika, jawab balik dengan perkataan wa alaika. Pergi matilah engkau pun. Dah pendek. Tapi kena tu terngiang-ngiang balik dengan air pun kena mati juga kata dia. Tuan-tuan bayangkan, ni Nabi ajar suruh balas balik, tapi dengan cara yang berhikmah. Jangan balas betul-betul kan berbarang-barang jadi. Sebab tu Nabi ni tak ajar kita sabar, betul-betul sabar. Bengok, alhamdulillah, biarlah Allah balas. Dah. Nabi ajar suruh kita balas, tapi dengan cara yang baik.
bengok. Engkau pun bengok. Kau bengok, aku bengok, dua orang bengok. Tak jadi bergaduhlah tuan-tuan. Bayangkan bagaimana Nabi didik kita ni supaya berakhlak mulia. Contoh Allah jadikan bulan Ramadan supaya kita boleh bersabar. Dan saya nak cerita berakhlak panjang. Saya tak cukup masa dah. Saya sentuh je sikit. Nak cerita pasal akhlak, tuan-tuan lihat kedudukan tuan-tuan di mana. Kalaulah kita ini seorang pekerja, tuan-tuan, jadilah seorang pekerja yang berakhlak, yang tak tipu majikan lagi. Contoh, kalau kita dulu mungkin kita ada klaim-klaim yang tak berapa nak, sedap, jangan buat lagi dah tuan-tuan. Masa jaga. Bila mana masa kita masuk pukul 9, tolong masuk sebelum pukul 9. Balik pukul 5, tolong balik selepas pukul 5. Ini Allah didik dalam bulan Ramadan, akhlak kita. Kalau kita seorang majikan, tolong perniagaan kita jangan ada unsur-unsur yang syubhat. Jangan ada unsur-unsur yang haram. Allah nak didik kita dalam bulan Ramadan. Kalau kita seorang ibu, kita seorang isteri, tuan-tuan, jadi isteri yang sentiasa taat pada suami. Mungkin kita boleh buat kelainan sikit. Apa dia? Kita di dalam bulan Ramadan, kita nak jadi isteri yang solehah. Sebelum suami minta kopi, kita bagi kopi dulu dah. Itu nak jadi isteri yang soleh. Sebelum suami minta makanan, kita dah hidangkan makanan dulu. Sebelum suami minta urut, kita urut dulu dah. Ini isteri yang soleh. Kalau kita seorang suami, tuan-tuan, jadilah seorang suami yang saleh, yang boleh didik anak, yang boleh didik isteri sehingga masuk ke syurga Allah. Kalau kita seorang anak, tolong jadi anak yang soleh dan solehah. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan sahaja Allah didik kita supaya berkumpul semuanya duduk dalam rumah. Rasakan tak? Allah buatkan sahur. Sahur ni kita boleh kumpul semua dalam rumah. Sebelum daripada Ramadan, kita tak tahu pun anak kita makan macam mana. Pasal kita tak pernah makan pun dengan anak kita. Bila mana masa sahur, baru kita tahu anak kita makan rupanya dua tangan. Tu. Pasal apa? Baru first time makan dengan anak. Sebelum ni tak pernah makan. Tak pernah makan sekali. Bila mana makan sahur, dia pun terkejut. Anak aku makan dua tangan, kata dia. Ni Allah nak didik. Buka, kita himpun semua sekali anak beranak kita, bolehkan dapatkan silaturahim. Hubungan itu menjadi akrab. Last yang terakhir, jiran. Kalau kita ada jiran, tuan-tuan, saya sebut sini. Nak baikkan hubungan dengan jiran, banyakkan bertukar-tukar makanan ataupun berikan sedekah makanan pada mereka. Sebab apa? Yang inilah boleh membuatkan hubungan silaturahim kita boleh menjadi akrab. Sebab itu mana kita tahu dah yang itu matlamat, senang kita buat kerja. Tuan-tuan lihat selepas daripada bulan Ramadan, ada tak akidah kita, ada tak ibadah kita, ada tak akhlak kita sama macam bulan Ramadan? Kalau sama macam bulan Ramadan, makna matlamat sebenarnya Allah jadikan bulan Ramadan tahun ini berjaya buat kita. Tapi kalau lepas daripada bulan Ramadan besok, kita tak buat dah ibadat, kita tak jadi balik akidah pada Allah, kita tak jaga akhlak kita dengan manusia, maka Ramadan kali ini tak berjaya buat kita. Mudah-mudahan kita semua dapat matlamat ini. Saya doakan semua orang dapat matlamat yang Allah jadikan bulan Ramadan. Saya rasa cukuplah sekadar itu dulu. Moga-moga ada manfaat pada diri saya dan tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa pada masa-masa akan datang. Qul hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.